Attention, please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 2 setia dan juga pelajar tingkatan 2 murni. Okey. So, apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang ceria, okey, dan bersemangat, okey, untuk meneruskan pembelajaran walaupun berada di rumah masing-masing. Okey. So, untuk pagi ini, okey, jadual untuk kelas sejarah, okey, kita akan teruskan perbincangan untuk topik peperiksaan. Okey. Dan saya faham ramai juga masih lagi bertanyakan tentang peperiksaan. Okey, jadi untuk dalam keadaan sekarang ini, okey, kita andaikan dahulu, kita tunggu dahulu berita daripada Puan Pengetua. Jadi buat masa ini peperiksaan akhir tahun kamu dianggap ditangguhkanlah. Okey, dianggap ditangguhkan dahulu. Tapi kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi daripada Puan Pengetua. Mana tahu mungkin peperiksaan itu akan berlangsung pada tahun hadapan. So, kita pun tak pasti lagi. Jadi, saya kekal untuk kita teruskan perbincangan. Kita habiskan perbincangan topik-topik yang akan disoal dalam peperiksaan. Okey. So, untuk makluman pelajar 2 setia dan 2 murni, kamu sedia maklum kita dah bincang dalam kelas yang lalu soalan 1, 2, 3. Okey, untuk bahagian struktur. Okey, jadi pagi ini saya tidak ambil masa yang lama. Pagi ini kita hanya nak fokus pada topik soalan nombor 4. Okey. Sampai nombor 4 bermaksud selesailah perbincangan kita untuk topik bahagian struktur. Jadi untuk bahagian esei kita akan continue, kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Okey. Jadi untuk nombor 4, soalan nombor 4, okey. Soalan nombor 4 ini ialah daripada bab 10, iaitu Sabah, Sarawak dan Sabah. Okey, Sarawak dan Sabah. Jadi tidaklah kesemua dalam bab 10 ini disoal dalam nombor 4. Okey, disoal dalam soalan nombor 4. Okey, so saya akan terus pergi ke subtopik yang disoal dalam peperiksaan kamu. Okey, teruskan. Okey, ini ialah tajuk kecil yang disoal dalam peperiksaan, iaitu 10.4 keunikan masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah. Okey, jadi sebelum saya pergi ke intipati soalan, okey, saya nak semua pelajar kenal dahulu. Okey, mari kita mengenal dahulu masyarakat-masyarakat yang ada di negeri Sarawak. Okey, di negeri Sarawak. Okey, tengok keunikan masyarakat Bumiputera Sarawak terserlah dalam aspek kepelbagaian kaumnya. Setiap kaum mempunyai latar belakang dan sejarah budaya yang berlainan antara satu sama lain. Okey, kelas. Untuk makluman kamu, tengok yang di bahagian slide ni di bawah tu, masyarakat Bumiputera Sarawak. Okey, Sarawak kaya dengan pelbagai kaum. Okey, antaranya Iban, Melayu, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu, Bisaya, Bukitan, Dusun, Kadayan, Kajang, Kejaman, Lahanan, Lisum, Lugat, Sebok, Sikapan, Siping, Tagal, Tajung dan Ukit. Okey, ini adalah antara kaum-kaum yang ada di negeri Sarawak. Okey, sangat banyak berbanding di Semenanjung kita hanya ada Melayu, Cina dan India. Okey. So, kita teruskan lagi. Kita tengok satu persatu latar belakang ataupun pengenalan tentang kaum-kaum ini. Okey, kaum Iban. Kaum Iban ni berasal daripada Sungai Kapuas.
Mereka berhijrah dan menetap di hulu sungai Batang Lupar. Okey, di hulu sungai Batang Lupar. Okey, seterusnya orang Bidayuh. Orang Bidayuh ni pula berasal dari Sungkung, Kalimantan. Okey, Kalimantan ni berada di mana? Kalimantan ini berada di negara Indonesia. Mereka kemudiannya berpindah ke selatan Sarawak. Okey. Yang seterusnya, orang Melanau. Orang Melanau ni pula mendiami kawasan tengah Sarawak. So, untuk makluman kamu, pada masa sekarang ni dari segi aspek politik, orang Melanau adalah kaum yang menguasai politik di negeri Sarawak pada masa kini. Okey, dan kalau kita tengok pun, Ketua Menteri Sarawak pun adalah orang Melanau. Okey, kalau saya tak silap, yang di-Pertua Negeri Sarawak pun orang Melanau. Okey, yang seterusnya, orang Melayu. Kewujudan masyarakat Melayu dikesan sejak kemunculan kerajaan-kerajaan awal di Sarawak pada abad ke-6. Okey, mereka menetap di semua bahagian di Sarawak. Mereka juga menetap di kawasan pedalaman seperti Belaga, Baram dan Skrang. Okey, itu. Kita pergi yang seterusnya. Orang Ulu. Okey, nampak. Orang Ulu mendiami kawasan pedalaman Sarawak. Mereka terdiri daripada pelbagai kaum seperti Kayan, Kenyah, Kelabit, Penan dan Punan. Kaum Kenyah dan Kayan berasal dari Sungai Kayan. Kaum Kenyah dan Kayan berhijrah ke Balui, Baram, Hulu Kemenah dan kawasan Hulu Sungai Rajang. Okey, jadi ini orang Ulu yang tinggal di kawasan pedalaman Sarawak. Apa maksud kawasan pedalaman? Kawasan pedalaman ini bermaksud satu kawasan yang biasanya hutan lah. Okey, dia tinggal jauh di dalam hutan. Okey, hutan yang tebal. Okey, so dalam gambar tu dipaparkan juga kaum wanita orang Ulu yang berpakaian tradisional. Okey, next. Okey, sabar kita tak bincangkan kerana tidak disoal dalam peperiksaan. Okey, kita teruskan. Okey, dalam tajuk 10.4 ini, okey, dalam tajuk 10.4 ini, kita ada 4 tajuk yang kita bincangkan, iaitu kesenian, kraf tangan, pertukangan dan perayaan. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar 2 setia dan 2 murni, okey, pagi ini, okey, kita akan bincang dengan lebih lanjut tajuk kraf tangan, kerana kraf tangan ini yang disoal dalam peperiksaan akhir tahun. Okey, so saya akan terus ke topik kraf tangan, okey, dan saya tidak akan fokus pada kesenian, pertukangan dan perayaan untuk pagi ini. Okey. Untuk makluman kamu, okey, fokus kita pagi ini ialah kraf tangan kaum-kaum di negeri Sarawak. Okey, kraf tangan kaum-kaum di negeri Sarawak. Okey, so tengok gambar, lihat gambar. Okey, lihat gambar. Okey, saya cuba kecilkan. Okey, lihat gambar. Gambar yang kamu nampak ini ialah bakul-bakul, kraf tangan bakul yang dibuat, okey, oleh. Okey, saya ulang balik semula. Okey, gambar-gambar yang kamu nampak ini ialah gambar-gambar bakul ataupun bakul kraf tangan yang dibuat oleh kaum Iban di negeri Sarawak. Jadi kita tengok bakul yang pertama, iaitu sintung duduk. Okey, jadi apa fungsi bakul sintung duduk ini? Okey, fungsinya ialah untuk digunakan membawa benih padi. Okey, membawa benih padi. Okey, jenis bakul yang kedua, lanji. Okey, apa fungsi lanji ini? Digunakan untuk membawa hasil padi. Kita undur balik, sintung tadi untuk bawa benih, lanji ni pula untuk bawa hasil padi. Okey, yang kedua, bakul yang ketiga, basung. Okey, bakul ini digunakan untuk memburu. Okey, digunakan untuk memburu. So, ketiga-tiga bakul ini adalah hasil kerja, hasil tangan, kraf tangan kaum Iban di negeri Sarawak.
kita tengok yang seterusnya, jenis bakul. Tengok, kraft tangan orang ulu. Okey, kraft tangan orang ulu. Okey, bakul. Okey, nama dia bakul. Okey, jadi orang ulu menghias bakul dengan manik. Bakul golongan atasan, okey, dihiasi dengan simbol naga, manusia, burung kenyalang dan harimau. Okey, so itu ialah kraft tangan orang ulu. Dia buat bakul. Okey, yang seterusnya, kraft tangan orang Melanau. Okey, jadi kraft tangan itu namanya terendak. Okey, kalau kamu tengok gambar terendak ini ni terendak. Kalau orang Melayu, kami tengok terendak ini seperti tudung saji. Okey, apa fungsi tudung saji? Tudung saji ni biasanya tudung saji yang orang Melayu itu fungsi untuk menutup makanan. Tapi di Sarawak, orang Melanau menggunakan terendak ini. Tengok orang Melanau menghasilkan terendak iaitu penutup kepala. Okey, mereka pakai terendak itu letak di atas kepala. Okey, digunakan semasa kerja harian dan adat tertentu. Contohnya, terendak digunakan semasa pesta kaul. Okey. Okey, itu ialah kraft tangan. Okey, kraft tangan. Dan saya minta kamu untuk beri perhatian lebih kepada tajuk kraft tangan ini. Okey, saya ulang balik dalam tajuk kraft tangan, terutamanya kraft tangan orang Sarawak ni Okey, kita membincangkan tentang produk-produk ataupun hasil kerja tangan yang dibuat oleh orang-orang Sarawak. Okey, saya ulang balik. Yang pertama ialah sintung duduk, lanji dan basung. Ini ialah kraft tangan yang dihasilkan oleh orang Iban. Yang kedua ialah bakul. Okey, hasil kraft tangan orang Ulu. Dan yang terakhir ialah terendak, okey, iaitu kraft tangan daripada orang Melanau. Okey, jadi saya minta kamu untuk beri perhatian dari lebihkan ulang kaji untuk tajuk kraft tangan ini. Okey, jadi tahunan hadapan kalau kita berjumpa kembali dan jika ada peperiksaan, saya tak kata ni saya pun tak tahu peperiksaan ada atau tidak. Jika ada, okey, slide ini saya akan edarkanlah untuk kamu membuat ulang kaji. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita akan bertemu lagi dalam kelas seterusnya pada hari Jumaat. Okey, untuk makluman kamu habis saja kelas ini, kamu diminta untuk mengisi kehadiran. Okey, mengisi kehadiran di mana link kehadiran ini kamu akan nampak selepas selesainya video ini. Tolong isi kehadiran itu untuk saya tengok siapa yang sudah bersama-sama saya, okey, menonton YouTube ini. Okey, so itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.